Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Adila binti Muhammad Razi, Nabometrik 055905 ingin membuat rumusan mengenai tajuk yang pertama, penggunaan istilah as-sunnah dalam bidang ilmu, yang kedua, perbezaan hadis riwayah dan hadis dirayah, dan yang ketiga, perkembangan hadis riwayah dan dirayah di zaman para sahabat. Yang pertama, penggunaan istilah as-sunnah dalam beberapa bidang ilmu. Di sini ada 4 bidang ilmu. Yang pertama, dalam ilmu al-hadis, as-sunnah pada bahasa ialah sesuatu yang baharu, perkabaran yang dekat atau belum lama, manakala dari segi istilah difahami segala ucapan, perbuatan dan keadaan Nabi Muhammad SAW. Dalam bidang ilmu usul fiqh pula, as-sunnah ialah memperhatikan segala tutur kata, perbuatan serta takhir Rasulullah yang bersangkutan dengan penetapan hukum. Yang ketiga, ilmu usul fiqh. Para ulama membahaskan as-sunnah ialah segala sesuatu yang diterima oleh Rasulullah dengan tidak difardukan dan tidak diwajibkan perkara tersebut ke atas seseorang Muslim, yang mana memberi maksud bahawa jika sunnah tersebut dilakukan maka mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa. Dan dalam bidang ilmu yang keempat, itu bidang ilmu akidah. As-sunnah ialah setiap perbuatan yang mempunyai contoh dan tuntutan daripada Rasulullah serta ia bukan perkara yang diada-adakan dalam agama. Dan juga setiap perkara yang dijelaskan dalam Al-Quran, syariat dan juga ilmu yang semisal dengannya, itulah dinamakan as-sunnah dalam bidang ilmu ini. Yang kedua, perbezaan hadis riwayah dan dirayah. Yang pertama, hadis riwayah ialah ilmu tentang cara periwayatan terhadap segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah berupa perkataan, perbuatan, persetujuan dan sifat serta segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan para tabi'in. Yang di mana ilmu riwayah ini membincangkan mengenai bagaimana cara untuk menerima, menyampaikan kepada orang lain dan juga memindahkan atau membukukan sesuatu hadis tu dalam suatu kitab hadis yang khusus. Dan ilmu ini memfokuskan tentang matan ataupun isi hadis yang disandarkan kepada Rasulullah. Hadis riwayah terbahagi kepada dua jenis. Yang pertama, riwayah bil lafzi, iaitu para sahabat ni meriwayatkan hadis dengan sebenar-benar lafaz yang asli daripada baginda tanpa mengubah walaupun sedikit lafaz tersebut. Yang kedua, riwayah bil makna, iaitu meriwayatkan hadis melalui maknanya sahaja, manakala lafaz yang disusun sendiri oleh orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Ini kerana pada zaman tersebut ada di kalangan para sahabat ni yang kuat dan lemah ingatannya. Dan apa faedah yang kita dapat daripada mempelajari ilmu riwayah ini adalah kita dapat menjaga as-sunnah dan menghindarkan daripada kesalahan dalam meriwayatkannya. Yang kedua, hadis dirayah, iaitu ilmu yang mempelajari tentang hakikat periwayatan, syarat-syarat hukum hakam, keadaan perawi, syarat-syarat perawi dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Yang mana ilmu ini memfokuskan tentang cara untuk meneliti kelakuan setiap perawi yang meriwayatkan hadis tersebut dan juga keadaan marwinya, iaitu keadaan sanad, salasilah perawi dan juga matan, iaitu isi hadis. Ilmu dirayah ini terhasil daripada pemikiran yang bersungguh-sungguh, iaitu memahami isi hadis itu daripada pelbagai sudut pandangan. Perbahasan ilmu dirayah terbahagi kepada dua, yakni yang pertama, rijal as-sanad, iaitu suatu rantaian maklumat tentang para perawi yang menceritakan matan hadis dari seorang perawi kepada perawi yang lain sehingga sampai kepada penghimpun hadis. Dan yang kedua, jarah at-ta'dil, iaitu suatu ilmu yang menentukan sama ada matan hadis seseorang perawi itu diterima atau ditolak. Yang mana dalam istilah ini difahami bahawa nak mengetahui hadis itu diterima atau ditolak adalah menggunakan konsep jarah ta'dil ini. Faedah yang kita dapat daripada mempelajari dirayah ini adalah dapat menetapkan syarat sama ada hadis itu makbul, yakni diterima, ataupun mardud, ditolak untuk diamalkan oleh masyarakat. Seterusnya, perkembangan hadis riwayah dan dirayah pada zaman sahabat. Yang pertama, hadis riwayah. Selepas kewafatan Rasulullah SAW, kebanyakan para sahabat ni tidak tahu untuk menulis, untuk melaksanakan penulisan dan pembukuan secara formal. Namun begitu, ada di kalangan sahabat ni yang pandai menulis, dan disebabkan itu bermulalah kegiatan para sahabat ni dalam penulisan dengan cara mengajar serta mempelajari ilmu riwayah itu daripada guru masing-masing. Yang kedua, hadis dirayah.
Hadis ini berkembang seiring dengan perkembangan hadis riwayah. Namun pada tahun ke-40 selepas hijrah telah timbul fitnah daripada golongan Syiah dan As-Saba'iyah yang mana perselisihan yang berlaku di antara mereka dan juga para sahabat ketika itu telah menyebabkan Syiah dan As-Saba'iyah ni mencari hujah berdasarkan syarak untuk menyokong pendapat mereka tetapi gagal. Sehingga sampai ke satu tahap ni mereka memalsukan hadis, namun perkara tersebut telah disedari dan diselesaikan oleh ulama hadis. Dan usaha yang dijalankan oleh ulama hadis membawa kepada pembukuan hadis yang mana menggunakan prinsip, kaedah serta istilah ilmu hadis seperti istilah marfu', mauquf, maqtu', mursal, munqati' dan juga syaz. Dan akhir sekali penulisan ilmu hadis ini terus berkembang dari semasa ke semasa hinggalah terhasilnya banyak kitab-kitab baharu untuk diguna dan diamalkan sehingga ke hari ini. Sekian, wallahu a'lam.